Salam sejahtera dan selamat malam. Okay, sebelum kita akan mulakan kelas seperti biasa, boleh dapat dengar suara saya, lepas tu skrin boleh dapat nampak tak? Okay, thank you Farah. Okay, Mimi boleh dapat nampak dan dapat dengar tak? Okay, sekejap saya kenapa skrin tak keluar dekat phone? Sekejap. Okay, thank you Mimi. Alright, so kejap ya, saya masih kita tengah cari ni. Sekejap saya punya skrin tengah loading kejap.
Okey, sekali lagi salam sejahtera dan semalam. Okey, minta maaf kalau line saya tak berapa baik dekat kampung sini. Okey, apa pun kita teruskan saja. Okey, jadi hari ini kita adalah kelas yang terakhirlah. Okey, final kelas kita hari ini. Okey, untuk memberikan laluan pada korang semualah untuk persiapan akhir untuk peperiksaan semester 3. Jadi adakah korang dah bersedia untuk menghadapi exam pada minggu hadapan? Jadi tu semua tu jawapan tu dah boleh dah tahu sendirilah. Masing-masing dah tahu kan? Ataupun dah dan saya yakin semua dah buat persiapan yang terakhir kan untuk hari ini dan juga untuk menghadapi pada hari waktu tersebutlah. Begitu. Jadi tidak ada apa-apa untuk kelas kita dah semua dah melakukan kita sudah buat ulang kaji sama-sama, kita dah lihatlah apakah latihan-latihan kebiasaan yang selalu ditanyakan. Jadi saya harap tips yang dan juga latihan yang kita dah buat selama ini dapat membantu dan seterusnya dapat juga memahamkan untuk setiap apa yang perlu kena pelajarilah, terutamanya pada bahagian ataupun topik-topik yang masih lagi kurang dikuasai. Jadi bahagian itu yang kita perlu kena beri perhatianlah. Begitu. Jadi persediaan akhir untuk subjek Bahasa Melayu kertas 3 ataupun semester 3. Jadi kita untuk pengisian pada hari ini, okey, kita akan lebih melihat kepada bagaimana dari segi teknik menjawablah. Bagaimana untuk memberikan jawapan bagi menepati kriteria ataupun skema pemarkahan yang dikehendaki oleh pemeriksa itu. Jadi kita kena tahulah apakah dari segi bentuk-bentuk jawapan. So hari ini lebih kepada bentuk-bentuk jawapan supaya bila kita jumpa soalan yang sama pada waktu peperiksaan yang sebenar, kita boleh tahu apakah jawapan yang patut kita kena bagi untuk memastikan kita boleh dapat ataupun kita layaklah mendapat markah yang telah disediakan tersebut. Jadi itu adalah yang kita perlu lebihlah kepada lebih kepada teknik menjawablah dan juga apakah yang perlu korang lakukan untuk menghadapi peperiksaan Bahasa Melayu semester 3 ini. Okey, setakat ni mungkin bagi kita semua sini senanglah ataupun kita boleh menguasai secara keseluruhannya. Tapi bila kita salah dalam menjawab soalan, ia akan buat macam rasa sia-sia lah begitu selama ni. Padahal kita belajar senang kan, tapi kenapa kita tidak dapat A begitu kan? Itu adalah disebabkan faktor ataupun faktor kurang pendedahan mengenai teknik menjawab tersebut. Sebab kita selalu abaikan kan tentang markah-markah yang diberikan tersebut. Jadi kita kena tahu seberapa banyak ataupun apakah jawapan yang boleh kita berikan untuk pastikan kita dapat markah tersebut seperti yang telah dimintalah dalam soalan. Okey. Jadi kita imbas semula ataupun kita recall semula apakah format untuk subjek Bahasa Melayu kertas 3 ini. Jadi bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A ada 20 soalan. Satu soalan ada 1 markah lah. Jadi 1 darab 20 bersamaan dengan 20. Okey, kalau bahagian B pula, bahagian B tidak ada bilangan soalan tapi secara keseluruhannya akan membawakan 45 markah. Tak kisahlah dia bagi 8 soalan ke 9, 7, 5, 4, 6 begitu. Tapi secara totalnya dia akan bagi 45 markah. Jadi secara keseluruhannya 20 tambah 45 sama dengan 65 markah. Jadi kalau nak tahu berapa peratus atau untuk mengetahui korang dapat grade apa, markah bahagian A tambah bahagian B bahagi dengan 65 darab 100. Jadi itu adalah peratusan akhir ataupun markah akhir yang korang dapat dan di situ korang boleh dapat buat penilaian untuk melihat mana topik yang masih lagi kurang dikuasai dan perlu diambil perhatian secara penuh. Tapi bukan maksudnya kena abaikan topik-topik yang lain lah. Bukan macam tu. Maksudnya di sini kita kena kita kena perlu ambil masa lebih untuk kita kena mengetahui.
Jadi suka ataupun tidak mesti kita kena kena bagi perhatian lah. Kerana kita tidak akan pasti apakah soalan-soalan yang mungkin kita akan dapat nanti semasa kita peperiksaan. Mungkin ada 1 tahun tu mungkin kita akan dapat soalan yang senang. Tapi kena ingat ataupun kita kena tahu jugalah mungkin ataupun akan ada 1 tahun yang memang kita akan dapat soalan yang yang susah lah. Dan ada juga 1 tahun tersebut soalan tu bolehlah kita dapat sikit-sikit lah kan kita boleh dapat jawab. Iaitu mungkin sama ada dia dapat soalan yang mudah ataupun yang sukar. Dia bergantung sepenuhnya jugalah daripada cara kita belajar sebenarnya, ya. Okey, jadi kita akan mau kepada bagaimanakah pemberian jawapan tersebut yang boleh ataupun tidak bolehlah untuk memastikan kita dapat markah apa yang sepatutnya kita kena dapat. Okey, so kita akan pergi kepada bahagian ini. Okey. Okey. Pertama dulu saya akan terangkan secara ringkaslah berkenaan dengan teknik menjawab soalan untuk kertas 3 ini. Jadi ada bahagian A dengan bahagian B. Jadi setiap bahagian tersebut mempunyai cara tersendiri bagaimana ataupun cara masing-masing lah yang perlu kita aplikasikan dalam menjawab soalan tersebut. Okey, macam kita tahu bahagian A ni adalah soalan objektif. Okey. Apa yang kita perlu kena buat adalah untuk memilih satu jawapan yang tepat. Jadi sebelum memilih jawapan yang tepat, antara jawapan-jawapan yang betul, kita kena menilai. Lepas tu bila kita tahu sesuatu perkara tersebut tidak menepati, maka kita harus eliminatekan lah ataupun kita singkirkan jawapan tersebut yang tidak menepati kehendak soalan. Contoh, antara soalan yang kita rasa hampir yang semua betul betul jawapannya adalah mengenai tentang konsep wacana. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep wacana? Jadi A, B, C dan D itu kan hampir-hampir semua ataupun kita rasa semua jawapan itu adalah betul. Tapi antara 4 pilihan jawapan tersebut hanya satu saja yang menggambarkan ataupun menjawab soalan tersebut. Bermaksud 3 lagi soalan yang lain ada yang salah dan juga tidak tepat, ada juga yang tidak menepati langsung ataupun tidak ada dalam apa yang kita belajar. Jadi kita harus menilai satu persatu jawapan berdasarkan daripada pengetahuan kita yang kita telah pelajari sebelum ini. Jadi apakah berapa lama tempoh yang kita perlu kena ambil untuk menjawab soalan tersebut adalah 1 minit bagi satu soalan. Jadi kalau kita aplikasikan 1 minit tersebut untuk satu soalan, 1 darab 20 maksudnya 20 minit saja. Jadi masa yang selebihnya itu kita akan pergi kepada bahagian B kerana bahagian B ini memerlukan kita berfikir dan memerlukan juga kita untuk mengingat semula apa yang telah kita pelajari. Okey. Bahagian B. Okey. Untuk bahagian B, kita kena perlu menguasai 6 topik dalam sukatan pelajaran untuk menjawab semua soalan. Jadi, tidak boleh skip lah ataupun tidak boleh memilih lah mana-mana topik yang korang rasa korang nak target lah dalam soalan itu. Okey, sebagai contoh, korang hanya nak belajar wacana, retorik, laras bahasa. Sebenarnya tidak adalah cara begitu dan susah untuk kita nak meramalkan apakah topik-topik yang ditanya, apatah lagi dalam subjek bahasa Melayu. Sebab kalau bahasa Melayu ni hampir semua atau semualah akan ditanyakan. Cuma yang mungkin yang kita macam kita nak skopkan lebih kecil lah kan. Apakah yang macam ada cabang-cabang dia kan, apa yang akan ditanya? Mungkin itu je yang kita nak tahu kan. Macam contohlah kan, retorik. Retorik sila fokuskan untuk retorik penceritaan dan retorik pendedahan. Setakat ni tidak adalah cara macam tu. Topik-topik begitu tidak ada. Nak tak nak kita kena study semua. Maka perlu kuasai 6 topik yang kita sudah pelajari semasa dalam kelas. Sebab tu kalau setiap kali kalau kelas, kalau boleh jangan skip. Sebab
Semuanya itu memang akan jadi berguna nanti. Bila untuk menjawab, bukan saja untuk menjawab soalan exam ni, tapi sebagai pengetahuan maksimum ataupun minimum korang lah. Mana yang korang rasa perlu. Begitu ya. Okay, jadi untuk ni memang kena kuasai 6 topik, tidak boleh memilih. Kena cuba untuk fahamkanlah sebanyak yang boleh. Paling tidak pun kena ketahui secara asas. Jadi sebab itu beberapa kelas sebelum ni kita akan pelajari ataupun kita akan mengulang kaji menggunakan soalan bahagian B, kerana markah bahagian B ni dia lebih besar kalau dibandingkan dengan bahagian A, iaitu 45 markah. Cadangan masa menjawab 70 minit. 70 minit bersamaan dengan mungkin sejam setengah kot. Begitu. Alright. Okay. Untuk bahagian B ni, kita kena berhati-hati dengan kehendak soalannya. Jadi bila kita tersilap menjawab soalan tersebut, walaupun jawapan kita yang kita berikan tu betul, tetapi ia akan disalahkan ataupun kita akan mendapat tanda salahlah oleh pemeriksa kerana kegagalan kita untuk memahami kehendak soalan, dan seterusnya jawapan yang kita akan berikan tu nanti dia tidak akan support lah ataupun tidak membantu untuk kita mendapatkan markahnya. Okey. Jadi kita kena highlightkan lah beberapa ataupun kata kunci yang perlu kita kena tahu dalam bahagian B ini supaya kita tidak menyimpang dari ataupun kita tidak salah jawab lah daripada soalan yang telah diberikan. Okey, kita tengok ni yang pertama. Okay, kehendak soalan yang pertama, apabila kita diminta untuk menyatakan 2 ataupun 3. Sama ada dia nak minta 2 ciri ke, 2 jenis ke, 3 retorik ke, ataupun sebagainya. Okay. Kehendak soalan pertama, jika kita minta untuk berikan 2 ciri atau bentuk atau jenis. Okay. Hanya berikan 2 saja, jangan berikan lebih. Walaupun mungkin cikgu akan cakap bagi je lebih. Mungkin dia nak cek jawapan kita. Yang kalau salah jawapan macam tu, in case kita ada backup. Okey, cara tu boleh, tetapi kalau kita kan kena macam kita kena ikut yang sebenarnya begitu. Jadi maksudnya di sini kalau soalan tu dia nak minta nyatakan 2, maka nyatakan 2 saja secara ringkas. Tak perlu nak bagi 4, nak bagi 6 semua. Dia akan membuang masa pemeriksa je untuk menjawab untuk memeriksa kertas. Bilangan kertas bukannya 100 200. Ada beribu kertas yang kena tanda. Jadi tidak perlu beri lebih lah. Kalau dia nak minta 2, bagi 2. Kalau 3, bagi 3. Macam tu ya. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, untuk memberikan contoh ataupun memberikan jawapan, jangan sekali-kali berikan jawapan sendiri. Menggunakan perkataan sendiri yang di mana bila kita menggunakan perkataan kita sendiri, ia tidak akan menepati apakah jawapan kita sebenarnya, walaupun jawapan yang kita berikan tu adalah betul. Jadi, macam yang saya cakap tadi, mesti kita kena kuasai 6 topik tersebut. Jadi, semua jawapan yang kita akan jawab nanti harus berlandaskan daripada buku dan bukan daripada diri kita lah. Jadi, jangan pandai-pandai tulis ayat sendiri, guna perkataan sendiri untuk tulis jawapan. Begitu. Okey. Yang ketiga pula, apabila kena ataupun diminta untuk menulis jenis yang dinyatakan berdasarkan petikan atau ciri yang disenaraikan. Okey. Untuk kebiasaan ada soalan yang akan dia akan minta untuk kita kena pasti daripada petikan kan. Okey, jadi jawapan yang perlu kita kena bagi hanya berdasarkan daripada petikan sahaja, bukan daripada otak kita lah ataupun bukan daripada kehendak ataupun kemahuan kita. Maksudnya kita jawab yang tidak ada dalam petikan. Sedangkan soalan tu dia nak minta kita untuk menyatakan
jenis, apa jenis, sama ada jenis peribahasa ke, jenis retorik ke, jenis ragam bahasa ke dan sebagainya, mesti hanya dalam petikan saja dan bukan daripada luar petikan. Maksudnya tulis sendiri macam tu. Okey. Jadi di situ sebenarnya dia nak menguji kita, adakah kita tahu setiap daripada apa yang kita pelajari itu. Okey. Alright. Okey. Soalan dalam bahagian B, dia akan minta kita untuk membina satu ayat sahaja. Untuk membina ayat, saya rasa macam, saya rasa korang tahu jugalah kan. Untuk menulis ayat, perlu mulakan daripada huruf besar. Kan? Dan kena akhir dengan satu titik nokta. Kan dalam ayat tu, kita mesti harus bermulakan dengan huruf besar, kemudian diakhiri dengan nokta. Begitu. Tanda nokta lah. Right. Okay, contoh soalan di sini. Bina satu ayat dengan menggunakan setiap simpulan bahasa yang berikut bagi menunjukkan maknanya yang tepat. Simpulan bahasa tersebut tidak boleh diberikan imbuhan. Jadi, kalau dah diberikan sebegitu, maka tidak perlu diubah-ubah. Ataupun jangan sekali-kali untuk mengubah. Jadi, kena ajarlah dengan student bagaimana untuk memberikan jawapan yang baguslah ataupun yang mendapat menepatilah begitu. Okey. Calon mesti memberikan satu contoh ayat. Jadi kena bagi satulah. Jadi jangan bagi 2, jangan bagi 3. Ya, kalau walaupun korang punya jawapan tu betul tapi korang tidak mematuhi apa yang telah diminta, sama je. Kosong juga sebenarnya ya. Okey. Calon mesti menulis semula 2 ayat yang ada dalam petikan saja. Jadi mesti tulis 2 dan bukan mencari 3, 4 dan 5. Jadi di sini boleh tengok contoh soalannya lah untuk memahamkan lagi lah mengenai tentang aspek dalam menjawab soalan ini. Okay. So nanti ni saya akan berikan slide ini dalam grup lah. So korang boleh tengok kembali. Okay. Calon perlu menjawab dalam satu ayat dengan menggunakan kata hubung manakala yang menunjukkan perbezaan setara. Okay. Jadi, kena ketahuilah. Paling penting sekali di sini adalah dari segi fakta. Gitu. Bila kita kekurangan fakta, kita tidak boleh buat perbezaan ataupun perbandingan tersebut. Okay. Satu contoh soalan lain lagi. Nyatakan perbezaan makna denotatif dengan makna konotatif. 2 markah. Jadi, kena tengok jugalah 2 markah tu kita nak bagi jawapan dalam bentuk apa. Ya. Okay. Seterusnya, calon menjawab dengan memulakan satu persamaan ciri variasi A dan B. Jadi, katakanlah kawan, dia akan tanya apakah perbezaan antara perbezaan antara variasi bahasa ini dengan variasi bahasa yang ini, A dengan B. Jadi apakah perbezaannya? Jadi di sini dua-dua dapat 50-50, 50-50 lah. Begitu. Okay, jadi dalam soalan tu kena alert lah soalan yang meminta kita untuk perbandingan dan juga kita untuk buat penambahan. Okay, saya pindahkan seterusnya ya. Okay, membina satu wacana. Calon perlu menghasilkan satu wacana yang melebihi batas ayat. Maksudnya di sini wacana yang kita bina tu ada hadnya dan juga tak ada had lah bilangan patah perkataan tersebut. Okay. Jadi untuk bina wacana senang saja, tidak ada masalah. Korang pun dah pernah belajar kan sebelum ini. Apapun juga kena pastikan bahawa penulisan wacana itu perlu melebihi batas ayat. Maksudnya di sini kita nak menepatilah berapa banyak dan juga berapa kurang kita akan bawa masuk ke sini semula. Okay. Calon perlu menghasilkan wacana berdasarkan jumlah patah perkataan yang telah ditetapkan. Jadi kalau bergantung jugalah sebenarnya daripada ketua ataupun orang punya cikgu jugalah. Okey. Perlu tak lepas kita tulis satu wacana kita kena kira berapa patah perkataan. Kalau tanya saya bolehlah. Tapi kena tahu jugalah pandangan daripada guru-guru lain sebab mungkin tidak semualah sama dengan kita begitu. Okey.
Calon perlu menghasilkan wacana dengan menggunakan jenis penanda wacana yang dinyatakan dalam soalan. Jadi, kena tahu sedia apakah contoh-contoh penanda wacana. Dan kemudian, bila kita faham maksud dia, kita boleh aplikasikan ke dalam YouTube lah. Ataupun kita nak masukkan ke dalam tempat inilah untuk kemudahan orang semualah begitu. Okey, diminta untuk lengkapkan wacana menggunakan teknik apa? Ya, sama ada teknik macam-macam lah. Alright. Dan kita diminta untuk mengembangkan idea. Dia akan berikan satu petikan, kemudian kena diminta untuk sambungkan ayat tersebut. Dan sudah pastinya juga, pastikan ia tidak melebihi had ketetapan patah perkataan tersebut, ya. Okey. Okey, so ni yang tadi sudahlah kan. Okey. Alright. Ni dalam soalan bahagian B ni akan ada soalan berangkai. Tahu tak soalan berangkai itu apa? Maksud dia, dua soalan yang akan ditanyakan berdasarkan daripada satu sumber. Satu sumber lah begitu. Okey. Contoh dia di sini lah. Okay, kita nak tengoklah sama ada korang faham ataupun tidak melalui penerangan saya begini. Okey, soalan berangkai yang mana soalan tu dia ada A, B, C. Macam contoh kan kalau dekat dom Aspura kan, okay, satu orang. Katil kena letak, kunci kena letakkan atas katil, mesti didaftarkan atas nama bersamalah, begitu. Waktu tu saya masih lagi tinggal dekat college, so satu sem je saya merasa, kemudian saya bawa diri saya keluar rumah lah, begitu. Okey. So, ya, itu adalah contoh soalan berangkai yang ada soalan A, soalan B, soalan C macam tu lah. Okay, so sekarang kita tengok apakah contoh lain lagi. Okay, kita tengok contoh soalan lah. Apakah jenis variasi bahasa dalam petikan di atas? So, kita diminta untuk jawab variasi apa ni berdasarkan daripada petikan hari ni. Okay, right. So, kita jawab variasi bahasa Selangor, maka akan dapat 1 markah. Okay. Berikan 2 contoh perkataan atau frasa dalam petikan di atas yang menunjukkan jenis variasi bahasanya. Okey. Tak apa, saya cuma bentangkan je lah. Ataupun saya akan ajarkan kelas je. Alright. Jadi kena, kalau untuk soalan ini, minta untuk jangan abaikan lah. Ya, jangan kena abaikan. Dan kena buanglah semua yang tidak diperlukan lagi lah. Macam tu. Okey, kita berbalik semula. Soalan berangkai, soalan A, B, C. Kalau satu salah bagi jawab, misalnya lah, soalan 6A. Kalau 6A salah jawapannya, maka yang lain yang berkaitan dengan guru tu, maka akan terkena sekali lah. So, kena print kertas tu sebab kita nak tengoklah berapa orang yang hadir, ada yang tidak hadir, ada yang sakit, ada yang masih kita minum dan sebagainya. Jadi kalau satu soalan salah, dia akan salah semua sekali walaupun jawapan awak betul. Okey, kita teruskan. Right. Okey, tadi kita sampai mana? Okey, soalan 24. Okey, contoh ni kan soalan 24A. Okey, kalau satu salah juga pada soalan yang seterusnya. Jadi walaupun betul bagi jawapan bagi soalan yang selepas tu kan. Tapi bila soalan yang macam contoh kan soalan A ni dia jawab salah, kosong markah. Soalan B atau C dia akan salah semua sekali. Sebab kenapa? Sebab soalan sebegitu dia akan merujuk juga semula daripada apa yang telah kita jawabkan. Macam contoh soalan A. Apakah jenis variasi bahasa dalam petikan di atas? Soalan B. Berdasarkan daripada petikan tersebut, berikan 2 contoh. Jadi kita kena hati-hatilah dengan sebegitu. Bila je satu soalan tu dia akan salah, maka salah semua sekali. Tapi kita tengoklah dari segi kehendak soalan tu apa. Sebab dia sebab ada
ada juga yang macam mana nak cakap saya pun dah lupa dah apa saya cakap tadi. Nantilah. Tapi apapun yang penting dekat sini, okey, kena hati-hatilah bagi soalan, terutamanya arahan soalan tu dia kata kita kena merujuk dari berdasarkan petikan di atas, berdasarkan jawapan A di atas, macam tu. Alright. Okey. Tips terakhir untuk pastikan korang semua dapat menguasai, terutama dalam bahagian B. Hafal istilah dan fahami makna setiap istilah itu. Jadi bab 1 sampai bab 6 tu saya percaya akan ada istilah-istilah dan juga makna secara spesifik lah kan. Untuk membantu fahamkanlah apa yang sepatutnya korang belajar. Jangan salah eja bagi bagi setiap istilah. Walaupun betul jawapannya tapi salah ejaan sama juga akan dikira tidak diterimalah. Macam contoh kan wacana kan. W-A-C-A-N-A. Tapi ada yang tambah W-A-C-A kelas hujung tingkatan berapa sorry. W-A-C-A-N-A dia akan jadi W-A-C-A-N-A-H. Jadi salah lah. Walaupun faktanya betul, tapi salah jugalah. Sebab kenapa? Sebab salah eja. So, kena perhatikan semualah tulisan. Okay, sebab akan ada yang buat kesalahan lah. Sama sekali bagi yang lambat lah. Lambat order baju. Okay. Bagi soalan ciri, paling mudah mulakan dengan kata kerja. Okay. Fahami konsep atau definisi bagi 6 tajuk utama. Sebab itu kena kuasai lah. Ya. Hafal formula KIAW dan bezakan panggilan hormat. Ini yang paling penting. Topik pragmatik. Korang kena buat perbezaan panggilan kehormat dan kena mulalah untuk berjumpa dengan mana-mana bagi urusan rasmi lah begitu. Okey. Okey, yang ini kita imbas semula lah berkenaan dengan panggilan-panggilan kehormat ni bagi yang kita telah pelajari lah sebelum ini. Okey, so ini sekadar imbas semula sajalah. Ya. Alright. Okey. So KIAW. K itu adalah merujuk kepada kurniaan kerajaan. I itu merujuk kepada iktisas. Agama dia merujuk kepada ialah A lah agama dan W adalah warisan. Pastikan semuanya betul panggilan kehormatnya. Sebab bila dia salah satu tak dapat markah lah. Kebiasaan tu soalan untuk soalan struktur macam tu kan dia memang akan letakkan apa-apa je lah untuk menangkap si pencuri itulah. Yeah. Okey. Kita itu sajalah untuk persediaan akhir kita pada hari ini. Jadi secara keseluruhan kita kena ketahui semula dari segi teknik menjawab kita. Apakah kualiti jawapan untuk menjawab soalan ni sudah menepati ataupun belum. Jadi pastikan selain daripada menunggu bilah SMK pula menunggu kertas soalan. Okey. Jadi kita kena menguasai topik mana yang masih lagi kurang. Ada 6 topik saja. 6 topik tu kecil lah bilangannya kan. Tapi maybe agak sedikit berat lah. Bila kita pelajari, kita nampak sikit tapi sebenarnya banyak. Terutama dari segi tugasannya. Begitu. Jadi kena kuasai topik lah. Okay. Alright. Okay, jadi setakat ini saja untuk teknik menjawab persediaan akhir. Tips tidak ada apa-apa yang sebenarnya perlu kita nak share lah sebenarnya kan. Okay, yang paling penting sekali adalah pastikan dari segi mental dan juga emosi sudah bersedialah untuk menghadapi peperiksaan. Dan korang pun sudah sebenarnya ada pengalaman. Jadi tidak ada masalah sepatutnya lah untuk bahagian ini. Okay. Right, jadi saya ingin tanya, ada tak siapa-siapa ada mempunyai soalan untuk ditanyakan? Okay, Farah dan juga Samimi, okay. Alright.
Okey. Farah pula macam mana? Okey. Jadi kita pun sudah menamatkan kelas kita secara rasmi lah kan. Okey, jadi okey. So daripada saya, okey, saya doakan semoga korang semua okey dilimpahi rezeki dan juga dikurniakan kebijaksanaan untuk menjawab soalan yang korang akan jawabkan nanti semasa waktu peperiksaan. Okey. Alright, amin. Gitu kan. Jadi banyakkan berdoa lah. Banyakkan berdoa, okey, supaya minta ditajamkan fikiran. Okey. Kurang-kurangkan rasa gugup itu. Okey, sebab kita sudah pun pernah ada pengalaman menjawab soalan periksaan, jadi sepatutnya tidak ada perasaan sebegitulah. Nanti dia akan menjejaskan kesihatan kita pula. Okey. Dan kesempatan ini juga saya ingin mohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan saya dalam berkata-kata, baik dari segi fizikal maupun mental. Begitu, kalau ada rasa yang tidak puas hati atau tidak berkenan, bagi tahu je lah saya ni macam mana kan. Jadi saya memang akan sentiasa improvekan lah ataupun perbaiki cara pengajaran saya supaya kelas saya ni akan lebih enjoy dan juga best lah sepanjang waktu tersebut. Okey. Dan mungkin korang rasa macam feeling yang satu macam tak boleh nak sebut, tapi rasa macam ada rasa bersalah lah. Begitu. Okey. Kalau ada rasa apa-apa yang kekurangan ke, jadi saya memohon maaf. Yalah. Okey, untuk segala-galanya lah. Kurang lebih itulah itu adalah daripada saya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Farah dan juga Syamimi kerana sudi memilih dan belajar bersama-sama dengan saya. Jadi you guys so awesome. Okay. Hanya korang sajalah yang daripada awal sehingga akhir lah dapat berdiri. Berdiri dan juga sama-sama kita habiskan kelas ini. Sebenarnya Balkis pun ada ikut sama jugalah. So kita dua orang ni takkan bersendirian macam tu lah, kerana kita ada seorang geng lagi untuk bersama-sama dengan kita lah untuk berjuang dan juga kita tamatkanlah zaman kita sebagai student tu cepat-cepat macam tu kan. Begitu. Jadi pastikan persediaan telah lengkap. Okey, jangan lupa bawa IC tu dokumen yang penting. Kalau tak ada tak boleh ambil. Dia ibaratkan macam lesen lah. Begitu. Kalau melainkan kalau ada disuruh untuk mengambil di tempat lain, kena pergilah juga macam mana pun. Alright. Okey, jadi setakat ini saja untuk kelas kita pada hari ini. Syukur kita sudah menamatkan dengan jayanya. Okey. Jadi apapun selepas ni, apa saja yang korang akan pilih selepas ni, laluan hidup korang apa itu semua kan. Okey, semoga semuanya dipermudahkan dan diberkati selalu. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, sekali lagi saya ingin mohon maaf. Hanya setakat begini sajalah yang kita boleh dapat bantu pada hari ini. Jadi tidak ada terlalu besar sangatlah. Cukup mungkin cukuplah sekadar untuk dilayan dengan ataupun kena bawa bercakap dengan cara yang elok lah begitu. Itu je yang diharapkan. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih Farah dan juga Syamimi kerana sudi bersama-sama dengan cikgu, bersama dengan saya. Okey. Semua okey. Harap korang akan dapat soalan yang dapat yang senang-senang lah. Begitu sebagaimana yang korang dah buat latihan sebelum ini. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Sir. Alright, sama-sama Farah. Good luck. Terima kasih, Sir. Sama-sama Halo, Mimi. Mimi kamu pun good luck juga sampai kita ketemu. Okay. Terima kasih.